Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmatika wa syara'ina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita bagi minggu yang ke-6 untuk tahun 2021. Kita masih lagi dalam bab yang pertama, iaitu bab rangsangan dan gerak balas. Okey. Hari ini kita akan membincangkan mengenai kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan dan juga manusia lah. Okey, hari ini kita akan bincangkan kenapa pentingnya kepentingan gerak balas tu terhadap rangsangan. Okey, melalui deria-deria yang ada pada kita. Baik. Okey, di akhir pembelajaran pada kelas hari ini, yang pertamanya kamu boleh menjelaskan dengan contoh jenis penglihatan dan pendengaran haiwan. Okey, kita nak tengok jenis penglihatan dan pendengaran haiwan. Yang keduanya, kita akan berkomunikasi bagaimana organ deria menjamin kesinambungan haiwan di bumi. Nah, kita nak tengok organ deria haiwan ni yang macam mana yang menyebabkan haiwan ni boleh hidup di bumi. Maksudnya dia boleh bersambung hidup. Boleh tak? Baik, kita akan teruskan. Okey, yang pertama kita akan tengok penglihatan haiwan. Okey, manusia dan haiwan seperti kucing, burung hantu mempunyai sepasang mata dan terletak di hadapan kepala. Mata, cuba tengok mata kita. Mata kita dua mata duduk di hadapan kepala. Ada binatang di sini kan, tapi mata kita di sini. Sama juga setengah haiwan macam kucing, burung hantu, harimau dan sebagainya. Okey, manusia dan haiwan ini mempunyai penglihatan stereoskopik. Ini dipanggil penglihatan stereoskopik. Okey, sebab dia duduk di hadapan kepala. Ni kepala, ni hadapan kepala. Kalau sini dipanggil tepi kepala. Sini mata kita di sini dipanggil hadapan kepala. Okey, cuba tengok medan penglihatan mata kita. Kalau kita duduk sini, kita tak berapa nampak di bahagian luas situ kan. Kita cuma nampak di bahagian depan, dan yang tengah ni medan pertindihan dia luas. Bila pertindihan okey, bila kita tengok penglihatan stereoskopik ni, kita boleh apa? Menumpu. Sebab kita punya medan penglihatan kita luas untuk stereoskopik di medan penglihatan. Tapi medan penglihatan monokular tepi ni dia kurang sikit. Okey. Untuk depan kita lebih luas. Kita boleh nampak dengan jarak yang lebih luas dan lebih berfokus. Tu kelebihannya lah. Okey. Cuba tengok macam mata harimau ni ataupun mata manusia sendiri. Bila kita tengok, dia akan bertembung. Kita akan nampak satu benda. Dia akan tengok dua ni kan. Dan kita boleh nampak benda yang sama dalam dua mata kita. Faham tak? No? Kalau mata burung biasa, satu mata sini, mata sini, agak-agak dia nampak benda yang sama tak sebelah-sebelah. Berbeza kan? Macam manusia, kita melihat satu benda, dua-dua mata yang sama. Tak percaya, tutup sebelah mata, nampak gambar harimau, tutup mata sebelah pun nampak gambar harimau. Kalau sebelah ni nampak gambar harimau, sebelah nampak gambar mak komputer, tengah jadi harimau sebab malas mengaji. Tak kan? Tutup nampak harimau, tutup pun nampak harimau. Macam tu maksud saya. Okey, faham nah? Baik. Terusnya, penglihatan monokular. Cuba tengok binatang. Haiwan seperti tikus, ayam dan arnab pula mempunyai sepasang mata yang terletak di sisi kepala. Ni kepala, ni sisi. Ni sisi, mata duduk di sini. Nah. Apa kelebihan dia? Okey. Kelebihan dia, dia punya monokular. Sebelah ni dia nampak luas, sebelah ni pun nampak luas. Tapi fokus dia kecil. Maksudnya apa? Dia boleh nampak sebelah ni luas ni. Apa yang ada sebelah kanan dia dengan apa sebelah kiri dia luas. Cuma apa yang di hadapan dia tak berapa nak memfokus. Berbeza dengan juling tau. Juling tu dia bukannya monokular. Juling bentuk mata dia lari. Tapi kalau mata monokular ni, ada haiwan-haiwan yang bukan jenis karnivor, yang jenis makan pokok, makan daun ni, dia tak perlukan berfokus sebab pokok tu luas, rumput tu luas kan. Jadi hanya monokular pun dah cukup untuk dia. So dia boleh nampak beda yang luas kat mana nak cari makanan dia. Berbeza dengan manusia yang tadi, penglihatan stereoskopik. Okey, sekarang kamu dah daftar ada dua jenis penglihatan, satu monokular, satu stereoskopik. Okey, boleh faham no antara persamaan
dan perbezaan antara penglihatan monokular dan stereoskopik. Tengok penglihatan mata arnab. Dia tak perlu nak fokus untuk cari binatang lain untuk dia makan. Dia cuma perlu cari apa? Rumput dan sebagainya. So mata dia luas. Sebab tu binatang-binatang macam ni dia lebih cepat reaktif. Sebab dia dah nampak semua. Macam kita tapi dia lari ikut dan. Kalau kita ligan ni lari ikut dan. Dia cuma nampak kita main ligan dia. Tapi dia tak tahu ke arah mana. Tu beza dia. Tapi dia dah blind spot kan, mata ni belakang mata dia tak nampak lah. Okay. Kita nak luas mata dia. Nak dia nampak medan penglihatan dia ni. Kalau saya warnakan kan, ni ni semua ni saya warnakan dengan merah supaya kamu nampak. Ni dari sini sampai sini saja yang dia tak nampak. Hitam saya hitamkan. Ni dia tak nampak. Okay, fokus dia cuma di sini. Okay, boleh lah. Baik, seterusnya. Okey, apa perbezaan antara penglihatan stereoskopik dan monokular? Stereoskopik, mata terletak di hadapan mata. Monokular, mono di sisi kepala. Stereoskopik hadapan, mono sisi. Stereoskopik, medan penglihatan dia kecil, dia tak luas, tak nampak luas. Monokular dia besar, dia luas lagi. Okey. Stereoskopik, medan penglihatan bertindih banyak. So membantu kita boleh nampak dalam bentuk 3 dimensi. Okey, dan lebih berfokus. Medan penglihatan monokular dia tidak bertindih dan bertindih sedikit saja. Bila tidak bertindih atau bertindih sedikit dia tak nampak secara jelas. Okey. Penglihatan stereoskopik ni, imej 3 dimensi terbentuk dalam medan penglihatan bertindih membolehkan jarak, saiz dan kedalaman objek dianggar dengan lebih tepat. Faham tak? Kita nampak orang tu jauh mana, kita nampak, kita boleh tahu besar mana dan kita boleh ukur ketinggian tu macam mana, kita boleh agak tu dengan lebih tepat berbanding dengan imej 2 dimensi bagi penglihatan monokular. Dia menyebabkan jarak dia tak boleh nak fokus, saiz tak boleh nak fokus dan kedalaman pun tak boleh fokus. Binatang-binatang macam yang arnab semua ni kan. Okey, penglihatan stereoskopik dia boleh menganggar jarak baik untuk membantu haiwan memburu. Biasanya haiwan yang jenis memburu yang makan binatang lain, dia nak ada mata stereoskopik sebab dia Allah bagi dia tu supaya dia boleh menganggar dengan tepat jarak dia. Kalau kamu tengok berulang kan, duduk pusing atas laut kan, tiba-tiba dia pergi tangkap ikan dalam laut. Macam mana dia boleh agak ikan tu duduk dekat laut? Sebab Tuhan bagi mata dia yang jenis stereoskopik. Berbanding dengan monokular. Monokular dia boleh luas, dia cuma boleh mengesan musuh yang datang. Okey, tapi dia tak boleh agak jauh mana. Sebab tu dia lari ikut dan, lari ikut dan ni yang binatang-binatang monokular ni. Arnab ke burung kecil ke kan. Dia cuma tahu benda tu main kat dia tapi dia tak nak agak. Okey. Penglihatan stereoskopik ni biasanya ada pada siapa? Biasanya ada pada manusia dan kebanyakan haiwan pemangsa. Berbanding monokular lebih kepada mangsa. Binatang yang haiwan mangsa. Okey, sebab mangsa ni dia cuma perlu larikan diri. Okey. Untuk pemangsa, dia perlu menangkap. Bila menangkap, dia perlu fokus. Dia perlu jarak tepat. Allah bagi binatang macam ni ataupun manusia jenis stereoskopik. Berbanding macam gajah. Dia nak ligan apa? Dia tak ligan apa? Nak makan rumput kan? Jenuh ligan rumput kan? Jadi dia tak perlu. Binatang lain lagi. Arnab. Dia nak ligan apa? Dia cuma nak tangkap. Dia cuma nak makan carrot saja kan? Ataupun lobak saja. Jadi dia cuma perlu cari, mata dia perlu luas kat mana ada makanan. Tu cerita dia. Okey, boleh faham Okey, baik, seterusnya. Pendengaran stereofonik. Tadi kita tengok penglihatan stereoskopik dan penglihatan monokular. Kita tengok pendengaran stereofonik. Okey, kita akan tengok pendengaran stereofonik. Pendengaran stereofonik ialah pendengaran dengan menggunakan kedua-dua belah telinga. Okey. Bisa telinga kita. Kita guna sebelah ke dua belah? Kita guna dua-dua belah. Bila guna dua-dua belah, bermaksud kita menggunakan pendengaran stereofonik. Kita dengar tepat tak? Kita tengok. Pendengaran stereofonik membolehkan kita menentukan arah bunyi dengan tepat. Telinga kita bukan macam tu. Telinga kita Tuhan bagi ada kelopak macam tu. Bila kelopak macam tu, kita jenis pendengaran stereofonik.
terdengar dua-dua belah telinga. Dan kita boleh menganggap, oh situ Ham cakap. Faham tak? Dalam masa sama Tuhan bagi juga terdengar kat tepi. Cuma kat belakang ni kita tak dengar. Nampak? Macam tu. Tuhan tak letaklah telinga kita sini. Nah, itu sebaik-baik kejadian manusia ni, telinga di sini. Okey. Kebanyakan haiwan mangsa mempunyai penglihatan monokular. Okey. Kepentingan pendengaran stereofonik bagi manusia adalah untuk menentukan lokasi sumber bunyi. Okey. Haiwan mangsa biasanya, haiwan mangsa ni haiwan yang jadi mangsa. Arnab apa semua tengok telinga dia. Telinga dia di atas dua kan. Dia bukan telinga, tapi dia boleh gerak lah. Tapi telinga dia macam tu. Kenapa telinga dia perlu macam tu? Sebab dia perlu menentukan arah bunyi. Tadi mata dia tepi dah. Telinga dia macam tu pula. Berbanding manusia, Tuhan bagi dua-dua. Dua-dua stereofonik. Sebab kita nak menentukan arah dengan tepat. Manusia ni sebaik-baik kejadian. Okey. Okey. Dan kadang-kadang pendengaran stereofonik dia membantu haiwan pemangsa untuk menentukan lokasi mangsanya. No? So kalau haiwan yang jenis pemangsa dia makan binatang lain, dia nak tahu kat mana mangsa dia ada, dia perlukan pendengaran stereofonik. Nah. Okey. Sebaliknya pendengaran stereofonik membantu haiwan mangsa menentukan lokasi pemburu dan melarikan diri daripada pemangsa. Nah, macam arnab tadi kan, arnab ke kuda ke rusa ke. Telinga stereofonik dia akan menentukan kat mana arah pemburu dan arah pemangsa. Rimau nak tangkap dia, dia berlari. Okey. Frekuensi pendengaran haiwan. Cuba tengok singa laut 450 hingga 50,000 Hz. Tikus 200 hingga 80,000 Hz. Dolphin 40 hingga 100,000 Hz. Gajah 16 hingga 12,000 Hz. Anjing 67 hingga 45,000 Hz. Kelawar 2,000 hingga 100,000 Hz. 110,000 Hz. Kita tengok sini siapa yang paling binatang mana yang paling telinga paling power. Kelawar. Tengok kelawar 2,000 hingga 100,000 110,000 Hz ni dia boleh dengar sekecil-kecil bunyi. Tapi tak ada bunyi kuat, dia bunyi kecil, dia boleh 2,000 ni maksud sangat-sangat kita kata sangat-sangat peka dengan bunyi. So kalau kamu tengok masuk dalam gua, kita jalan slow-slow tengok kita boleh keluar sebab dia terkejut dengan bunyi, walaupun bunyi kita bergerak. Kalau binatang-binatang lain ni mungkin kita kena jerit dululah baru dia dengar. Macam dolphin ni pekak lah, tak apa nak dengar sangat. Tu maksud tu. Okey. Organ deria menjamin kesinambungan haiwan di bumi. Tengok jenis. Okey, ada binatang dia jenis keluarkan hormon dia untuk mengenal pasti kawan dia. Ni dia keluarkan hormon. Bila keluarkan hormon ni, so kawan dia boleh tahu kat mana dia duduk. Tu organ deria dia guna macam ni. Ni dia guna sesungguh dia untuk mengenal pasti hormon. Lagi satu, kamu pernah tengok tak kucing atau anjing dia suka kencing satu tempat. Dan kamu pernah tengok tak kucing dia suka geser-geser dekat kaki kita. Tapi tak semua dia geser. Perasan tak? Apa sebab? Kucing bila dia menggeser dekat satu binatang orang tu, okey, dia akan mai dekat, walaupun orang tu pergi mana-mana, kucing ni akan mai geser juga. Sebenarnya kucing tu telah mengeluarkan feromon. Feromon tu mengenal pasti mungkin orang tu jenis yang boleh didekati. Ada orang kucing tak mai pun. Bila kucing tak mai langsung kat dia, bermaksud kucing lain pun tak akan mai geser kat dia. Perasan tak benda tu? Sebenarnya itu adalah feromon. Kita tak tahu kan. Sama juga dengan kencing. Bila dia kencing, dia menendang ke tempat. Okey, kucing dia akan menggunakan misai dia untuk mengenal pasti bau kawan dia. Okey. Kalau ikan pula, dia ada garis lateral. Garis lateral ni nak membantu pergerakan dia. Untuk menentukan deria yang penting untuk ikan. Okey, ikan nak bau mangsa dia akan guna garis lateral ni. Okey, sebab dia tak boleh mengarahkan kaki, dia tak ada kaki. So dia gunakan garis lateral ni untuk menggerakkan ekor dia untuk tentu ke mana dia nak pergi. Okey, laju ke perlahan ke, dia gunakan garis lateral. Okey, ada juga haiwan yang menghasilkan medan elektrik.
untuk menyelamatkan diri dia dan untuk melumpuhkan mangsa dia. Okey, jadi ikan ni ikan belida, ni ikan apa? Ikan belut elektrik. Dia nak shot ke ikan ni. Okey. Mungkin pada ni adalah makanan dia ataupun ni adalah pemangsa dia nak kacau dia. So dia rasa terancam, dia akan keluarkan elektrik. Okey. Itu yang kita nak bincangkan hari ni lah. So, ada apa-apa pertanyaan yang berkaitan dengan kepentingan organ deria ni, terutama mata dan telinga, bolehlah kamu tanya saya. Okay. Sesi PDPR kita ni tak berapa panjang, hanya sejam untuk sesi pembelajaran direct. So kamu boleh tengok video ni berulang kali untuk memahami, boleh rujuk buku teks, dan juga kamu boleh bertanya saya secara teruslah. Okay. Sejam yang kedua nanti masa untuk kamu buat tutorial ataupun buat modul yang saya dah sediakan. Baik, kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh rujuk saya lepas ni dalam WhatsApp dan sebagainya. Boleh tanya secara personal ataupun dalam grup. Saya ingat itu saja untuk kelas kali ini. Okey, kita dah tamatkan sesi PDPR kita untuk minggu ni, dan saya harap kamu dapat siapkan semua latihan modul yang bab 1 tu dan hantar kepada saya untuk saya tanda. Baik, saya tengok yang duk hantar tak ramai, 2-3 orang saja. Saya harap minggu ni ramai hantar. Dan 3M pun dah tak masuk, tinggal kamu saja kelas 3N. So, harapkan kamu dapat memahami sesi PDPR kita hari ni. InsyaAllah, semoga Allah beri taufik dan hidayah kepada kamu. Okey, kita tamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.